Daripada apa yang Syamil tengok dekat posting arwah dekat FB kan, arwah ni memang macam nak meluahkan sesuatu guys. Macam ada benda je yang dia simpan, tapi nak luahkan tak dapat. Tapi lain pula dengan suami dia. Mengikut posting yang dimuat naik oleh suspek pada 22 hari bulan dan 23 hari bulan Februari kan, dia telah meluahkan rasa tak puas hati dia terhadap isteri dia dekat akaun milik dia sendiri. Tapi dari yang diberitahu daripada posting tersebut, si suami ni tak puas hati lah disebabkan dia ni mendakwa yang isteri dia ni tak masakkan makanan untuk dia sehingga kan dia ni terpaksa makan dekat luar. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Okay, story kali ni Syamim nak rungkai sikit lah kisah seorang isteri yang dibunuh kejam oleh suami dia sendiri guys. Cerita ni viral 2 hari yang lepas macam tu lah, disebabkan cara pembunuhan dia terhadap isteri tu memang sangat-sangat kejam. Syamim rasa ni antara salah satu kisah yang tragik jugalah untuk tahun 2021 ni kan. Korang bayangkan lah mangsa ni ditembak oleh suspek dengan menggunakan senapang angin, dan selepas tu dia masukkan dalam tong, and then last kali suspek ni tanam isteri dia dengan menggunakan jengkaut sedalam 2 meter dekat ladang serai. Korang tengok betapa kejamnya kan. Walaupun kes ni masih dalam siasatan lagi, tapi untuk story kali ni Syamil dah cuba gali yang sedalam yang mungkin lah. Kalau korang nak tahu kronologi pembunuhan ni, korang kena stay tune dan korang kena tengok video ni sampai habis guys. Sebuah keluarga ni tinggal dekat Taman Saujana Kota Tinggi Johor. Nama suami dia Hanafi, berumur 43 tahun, dan isteri dia pula Asliza alias berumur 38 tahun. Diorang dah mendirikan rumah tangga sejak 8 tahun yang lepas dan mempunyai 2 orang anak, masing-masing 3 tahun dan 4 tahun. Untuk perkahwinan ni adalah perkahwinan kedua bagi Hanafi tau. Dikatakan sebelum ni dia pernah berkahwin dan kemudian bercerai dengan bekas isteri dia yang dululah. Suspek ni bekerja sebagai driver jengkaut dan isteri dia pula bekerja dekat salah satu sebuah syarikat swasta. Sebelum pembunuhan ni berlaku kan, diorang ni sebenarnya memang dah ada masalah rumah tangga tau. Sebab masa polis geledah rumah diorang tu, polis terjumpa surat tuntutan fasad lah daripada isteri dia tu. Dan lagi menguatkan bukti kan, 2 minggu sebelum tu si suami ni pula ada buat beberapa posting dekat Facebook yang menunjukkan yang diorang tu memang betul-betul lah ada masalah, mengalami masalah rumah tangga. Bukan tu je guys, suami ni pula pernah terbabit dengan 2 kes polis sebelum ni, antaranya keganasan dan kesalahan memiliki senjata api. Daripada apa yang Syamil research dekat kedua-dua Facebook milik arwah dengan suami dia ni kan, ini pandangan Syamil lah kan. Syamil rasa yang lebih bermasalah tu adalah suami dia tau. Sebab suami dia ni memang lebih menceritakan masalah keluarga dia ni dekat Facebook. Lain pula dengan arwah ni. Arwah ni lebih berkongsi ilmu-ilmu keagamaan dekat posting dia. Tapi ada juga yang Syamil tengok posting arwah ni kan, dia ada macam sesuatu benda yang disimpan. Tapi Allahu'alam, Wallahu'alam. Pada 2 Mac 2021, sehari selepas kehilangan arwah, salah seorang jiran berdekatan dengan rumah diorang ni ada buat satu laporan polis atas kehilangan seorang perempuan berumur 38 tahun disebabkan curiga ibu kepada 2 anak ni tak balik-balik rumah. Mungkin time ni suspek tu dah pergi kerja, lepas tu ditinggalkan anak dia dekat rumah macam tu je. Nama pun jiran kan mestilah pelik kan, kenapa ada 2 orang budak dekat rumah tapi ibu dia tak ada. Mustahil lah kan ibu nak tinggalkan anak dengan sengaja macam tu je. Dan dikatakan juga pada malam tu salah seorang jiran terdengar bunyi bising lah, macam seolah-olah 2 orang ni tengah bertengkar tau. Pada tengah malam hari kejadian tu pula ada perkara yang lagi mencurigakan tau, di mana jiran tu juga ternampak suspek sedang mengangkat tong air biru untuk dimasukkan ke dalam kereta pacuan 4 roda suspek tu. Siapa tak curiga guys, malam-malam, tengah-tengah malam kan, angkat tong warna biru masuk dalam kereta. Itu antara salah satu sebab juga jiran dia ni buat report. Pada hari yang sama masa laporan tu dibuat kan, polis terus pergi siasat dan ambil keterangan daripada suspek. Masa keterangan tu diambil kan, suspek bagi tahulah yang isteri dia ni keluar rumah pada 1 Mac lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, lepas diorang bertengkar. Daripada keterangan yang lelaki ni bagi tadi, polis macam curiga lah sebab macam ada yang tak kena guys. Lepas gaduh terus hilang Lepas tu polis pun terus buat tangkapan terhadap suspek dan seorang lagi kawan dia berumur 32 tahun untuk bantu siasatan. Soal kan, soal siasat tak lama guys. Tangkapan tu dibuat pada 2 hari bulan dan 4 hari bulan suami tu mengaku yang dia ni dah bunuh isteri dia. Pada 1 Mac 2021, daripada apa yang diceritakan daripada pihak polis kan, suspek ni dah tembak isteri dia dekat bahagian dada dari jarak dekat menggunakan senapang angin masa isteri dia tengah tidur. Tak habis macam tu je guys. Lepas suami dia tembak isteri dia ambil tong air berwarna biru dan kemudiannya disumbat mayat isteri dia tu dalam tong tu bersama dengan cadar yang dibalut dekat badan mangsa. Masa kejadian ni Syamil tak pastilah, maybe dalam lingkungan pukul 2 pagi macam tu lah. Masa dia dah siap-siap sumbat mayat apa semua dalam tong tu kan, dia cubalah angkat tong tu untuk masuk dalam kereta Pajero milik dia. Bila dia sedar yang tong tu berat dan dia tak mampu nak angkat, so dia panggil seorang kawan dia ni merangkap kepada jiran dia untuk angkat tong biru tu masuk dekat
dalam kereta dia. So kawan dia tu lah yang tolong dia angkat tong tu masuk dalam kereta dia. Okay, Syamin tak pasti yang kawan dia ni tahu ke tak sebenarnya ada mayat isteri dalam tong tu. Tong biru tu korang tahulah, tong biru air yang tinggi tu kan, yang panjang tu kan, memang muat untuk saiz-saiz orang sederhana untuk masuk dalam tu. Okay, lepas dah berjaya masuk dalam kereta, dia bawa pula kereta tu pergi menuju ke sebuah ladang serai dekat area Bandar Penawar sorang-sorang guys. Jarak dari rumah dia tu menuju ke Bandar Penawar tu lebih kurang dalam 30 km lah. Okay, sebab kenapa dia bawa mayat isteri tu dekat situ, Syamin rasa dia fikir senang lah nak tanam kan, sebab dekat ladang tu ada jengkaut milik dia sendiri. Syamin rasa mungkin dia tengah ada projek lah dekat situ kan. Dia kan driver jengkaut kan. And then pada pukul 4.30 pagi, dia korek lubang sedalam 2 meter and then dia tanam tong yang berisi isteri dia dekat dalam tu untuk hilangkan bukti. Okay, pada 4 Mac 2021, si suami ni bersama polis dibawa ke tempat di mana isteri dia tu ditanam. Pada pukul 10.30 macam tu, pihak polis sampai dekat tempat masa ditanam tu and then polis terus korek balik lubang tu and then jumpalah tong biru tu bersama dengan mayat isteri dia. Kemudian mayat tu dibawa ke Hospital Sultanah Aminah untuk dibedah siasat. Okay, full stop. Sampai situ je lah cerita dia. Sebab kes ni pun masih dalam siasatan lagi. So, tapi cara pembunuhan apa semua tu memang dah clear lah. Sebab dia sendiri pun dah mengaku kan. Cuma sekarang ni mungkin tunggu perbicaraan dan jatuh hukum apa semua. Okay, apa yang Syamin boleh bagi tahu kat sini kan, kes pembunuhan macam ni memang sangat-sangat kejam guys. Harap-harap suami dia tu kena hukuman gantung lah kan. Kat sini ada dua benda yang mendorong suspek ni buat perkara ni. Antaranya dadah ataupun dia ni menghidap penyakit mental lah. So kita tunggu je lah sampai siasatan kes ni selesai. Semoga ada keadilan lah untuk arwah tu. Okay, kalau korang nak tahu apa yang Syamin bayangkan kan, yang paling sedih sekali macam mana nasib dua orang anak dia tu yang masih kecil kan. Syamin harap adalah pihak yang membantu kedua-dua anak arwah ni yang masih kecil tu. Kita doa yang baik-baik je lah guys. Okay, setakat tu je lah video untuk video kali ni. Sorry lah kalau pendek sikit sebab yelah kes pun masih dalam siasatan lagi kan. Tapi cara pembunuhan tu memang dah clear guys. Jangan lupa subscribe channel Syamil Story. Assalamualaikum, bye bye.